A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Nahl ayat 34. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas, ayat 32 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Maksudnya, orang yang bertakwa antara sifatnya ialah orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat, mereka adalah tayyibin. Bagus, betul akidahnya, sahih ibadatnya, dan mulia akhlaknya. Mereka berkata, para malaikat berkata, sejahtera ke atas kamu, masuklah oleh kamu akan surga disebabkan apa yang kamu kerjakan. Pengajarannya, pertama, amalan yang diterima dan ia akan menjadi penentu sama ada seseorang itu beriman ataupun tidak, ialah ketika seseorang itu wafat. Sekiranya dia wafat dalam keadaan beriman, maka berjayalah dia di akhirat. Dan sebaliknya, sekiranya dia wafat dalam keadaan tidak beriman, maka celakanya lah di akhirat. Yang kedua, kehidupan yang sebenar yang tidak ada kesusahan dan musibah untuk selama-lamanya ialah kehidupan di dalam surga. Dan ia adalah khusus untuk orang yang bertakwa. Yang ketiga, orang yang beriman
akan mendapat berita awal, sebagai ahli syurga ketika saat kematiannya. Sebagaimana orang yang tidak beriman juga akan mendapat berita buruk di saat kematiannya, bahawa dia adalah ahli neraka. Yang keempat, amalan soleh seseorang bukan penentu kepada kelayakan seseorang menjadi ahli syurga. Melainkan hanya sebagai sebab sahaja untuk mendapat rahmat Allah yang dengannya manusia dapat memasuki surga Allah. Okey, ayat 33. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'ti amru rabbik kadzalika fa'ala allazina min qablihim wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Maksudnya, tidaklah mereka ini menunggu kecuali datang kepada mereka para malaikat atau datang kepada mereka perintah Allah ataupun azab Allah. Demikian itulah telah dilakukan oleh orang-orang yang sebelum mereka. Dan Allah tidak pernah menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang telah menzalimi diri sendiri. Okey, pengajarannya. Kedegilan orang-orang musyrikin dan sebahagian orang-orang kafir bahawa mereka akan terus kufur walaupun bukti-bukti kebesaran Allah dan keesaannya cukup banyak dan jelas. Sehinggalah mereka didatangi oleh malakul maut. Barulah mereka tersedar dan mengakui keesaan Allah. Yang kedua, kekufuran dan kedegilan manusia bukanlah perkara yang baru. Tetapi berlaku sejak dahulu
Bermulanya diutuskan Nabi Nuh AS sebagai Rasul yang pertama. Yang ketiga, semua kejahatan dan musibah yang berlaku adalah dari hasil kezaliman manusia sendiri. Dan bukan daripada Allah. Okey, kita sambut tadabbur. Ayat 34 ni pelengkap kepada ayat yang lepas. Iaitu Allah bagi tahu tentang kedegilan orang-orang musyrikin Mekah sebagaimana degilnya orang-orang yang terdahulu, walaupun bukti kebesaran dan keesaan Allah cukup banyak dan jelas. Maka bila mereka tersedar, iaitu ketika datangnya azab Allah ataupun datangnya malaikat mencabut nyawa mereka. Jadi ayat malam ni Allah nak bagi tahu kesan kekufuran dan kedegilan orang-orang musyrikin dan yang seumpama dengan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa asabahum lalu asabahum telah menimpa mereka sayyi'atu, apa dia? Kejahatan jamaah, telah menimpa mereka kejahatan ataupun musibah ma'amilu, apa yang mereka kerjakan ataupun apa yang mereka lakukan. Jadi apa saja musibah yang menimpa manusia adalah hasilnya apa? Puncanya apa? Sayyi'at ni musibah menimpa manusia hasil daripada apa? Ma'amilu, apa yang mereka kerjakan. Jadi orang tanam pokok durian, dia akan keluar berdurian. Orang tanam pokok yang berduri akan keluar buah yang berduri. Jadi tak mungkin tanam pokok berduri keluar durian. Jadi jangan dia kata dia tanam pokok berduri, bila keluar pokok yang berduri dia marah, sedangkan itu adalah hasil perbuatannya. Jadi satu Allah kata menimpa musibah ataupun azab hasil daripada amalan mereka, perbuatan mereka. Kemudian wahaqa ni apa dia? Meliputi. Dan telah ia ni kejahatan meliputi bihim dengan mereka makanu bihi, apa yang adalah mereka
dengannya yastahzi'un, mereka memperolokkan. Ataupun mempermainkan. Okey. Ada dua kesan perbuatan kufur ataupun maksiat yang dilakukan oleh manusia. Satu, menimpa mereka musibah. Asabahum sayyiat. Yang kedua, lebih khusus, iaitu Allah kata musibah itu ataupun azab itu meliputi mereka. Ini contohlah manusia yang buat jahat, kemudian menimpa musibah kepada mereka. Kemudian Allah nak tegaskan lagi teruk, lagi parah apa dia? Musibah tu maksud apa? Mereka tak boleh keluar. Kanan musibah, atas musibah, bawah musibah, kiri musibah, semua. Dan semua ni hasil daripada apa? Perbuatan sendiri. Cuba buka surah ni, surah Asy-Syura ayat 30. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah kata wama asabakum. Apa yang asabakum, yang menimpa kamu, min musibatin. Musibah ni dalam bentuk nakirah. Nakirah ni makna tidak ada alif lam. Maka makna dia umum. Apa saja bentuk musibah. Jadi tidak ada yang menimpa kamu daripada apa saja musibah, maka puncanya fabima batu sababiah, maka dengan sebab maka sabat apa yang dilakukan oleh aidikum, dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kamu. Maknanya apa tu? Dosa. Tapi dosa ni adakah dilakukan oleh tangan sahaja? Kaki pun buat dosa juga kan? Mulut pun buat dosa, mata buat dosa. Jadi kenapa Allah sebut tangan? Kebanyakan dosa berpunca daripada tangan, kebanyakan. Sebab tu Allah cela Abu Lahab. Allah kata apa? Tabbat yada. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Okey. Cuba terjemah. Tabbat apa? Celakalah. Apa dia? Dua tangan. Jadi adakah dua tangan Abu Lahab sahaja celaka? Kepalanya okey? Kakinya okey? Tak. Ini sebagai isyarat kebanyakan dosa dilakukan oleh tangan, kebanyakan. Sebab tu orang yang paling kurang dosa ialah orang yang kudun tangan kan. Dia nak mencuri tak boleh, nak bawa kereta laju tak boleh, nak naik motor tak boleh, nak langgar orang pun tak boleh. Nak sign cek, nak tipu pun tak boleh. Nak oleh rasuah pun tak boleh. Betul kan? Jadi mana lebih untung? Ada tangan ke tak ada tangan? Tapi last kali Allah kata apa? Watabba. Tengok. Celakalah dua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Itu umum. Ini fa'il madhi. Fa'ilnya di mana? Tabba fa'il madhi. Setiap fa'il mesti ada fa'il.
Ya ashabu al-lughah, wahai pakar-pakar bahasa. Tabba fi'il madhi, mana fa'il dia? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir tersembunyi dalam ni. Sebab tu bila terjemah, dan celakalah dia. Dia tu batang tubuh lah. Yang ni khusus dua tangan, iaitu umum. Okey. Jadi Allah kata, apa saja musibah yang menimpa kamu, maka dengan sebab apa yang dilakukan, dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan kamu. Tengok rahmat Allah. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan yang banyak. Apa maksud tu? Apa maksud? Tak, dosa manusia banyak. Kalau Allah hukum manusia berdasarkan semua dosa, apa jadi? Tak ada lah, tak ada. Semua mati dah. Semua mati dah. Tak ada seorang pun hidup. Tapi ramai lagi hidup, walaupun ramai yang buat dosa dan dosa pun banyak. Sebab apa? Kebanyakan dosa Allah, itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Okey, yang buat dosa bila ada musibah, puncanya dosa. Adakah kepada orang kafir saja ataupun orang Islam pun kena juga? Kalau orang Islam buat dosa, ada juga musibah? Ada. Pernah buat dosa dan pernah dapat musibah? Oh ya. Siapa yang pernah buat dosa, dapat musibah? Ataupun lepas kena dosa, baru dia cari apa dosa. Lepas kena musibah, dia fikir, dosa apa ke buat? Padahal dosa dia 3 tahun dah turut-turut kan? Siapa yang perasan bila dapat musibah sebab dosa tu? Tak perasan? Oh, perasan? Contoh? Oh, rahsia. Tak, kan dah bertaubat. Tak apa, cerita yang lepas tak apa. Allah cerita tak dosa Ka'ab bin Malik? Siapa dia Ka'ab bin Malik? Yang ponting dalam peperangan Tabuk. Besar tak dosa dia tu? Besar. Dan apa Nabi hukum pada dia? Nabi pulau dia, Nabi tak cakap, tak bagi salam. Dan Nabi arah sahabat, jangan jawab salam dia. Jangan bercakap. Dosa besar. Tapi Allah rakam tak kisah dia yang berdosa besar dalam Al-Quran? Adakah itu aib? Bukan. Bahkan itu satu kebanggaan. Kenapa? Sebab Allah rakam, Allah nak begitu, Allah dah terima taubatnya. Satu kebanggaan, Allah confirm, terima taubat dia. Kita buat dosa, kita bertaubat. Tapi ada tak pengesahan Allah terima taubat kita? Tak ada. Sebab tu solat sunat taubat tiap malam. Okey, saya nak beritahu, orang beriman, walaupun sahabat Nabi, bila buat dosa, Allah hukum. Walaupun sahabat Nabi. Cuba buka surah Ali Imran, ayat 165. Okey. Cuba terjemah awalamma. Mengapa apabila tatkala, lebih kurang ayat tadi, asabatkum musibah. Mengapa tatkala telah menimpa kamu tu orang beriman, sahabat Nabi, telah menimpa kamu musibah. Satu musibah. Apa musibah ni? Kalah dalam peperangan Uhud. Berapa ramai yang mati syahid? 70. Nabi sendiri cedera. Nabi sendiri patah gigi kan? Dan pusingan pertama, sahabat kalah. Itu musibah tu. Orang beriman, sahabat Nabi, dan ketuanya Rasulullah, Allah bagi kalah. Jadi Allah kata, adakah tatkala telah menimpa kamu satu musibah, iaitu kamu kalah dalam peperangan Uhud, qad asabtum, yang kamu sendiri telah timpakan musibah seumpamanya 2 kali ganda. Apa maksud 2 kali ganda?
Dia sebelum peperangan Uhud ada berlaku satu peperangan. Nama apa? Badar. Peperangan Badar berlaku pada tahun berapa? Badar 2 Hijrah. Uhud 3. Okey. Peperangan Badar, tentera Islam menang. Berapa ramai tentera musyrikin yang mati? 70. Tentera kafir, mati 70. Mati 70. Kemudian yang kena tawan, tentera kafir juga ditawan 70 juga. Jadi berapa? 140. Dalam peperangan Uhud, tentera Islam pula. Tentera Islam mati syahid. Tentera Islam mati syahid berapa? 70. Jadi Allah kata kamu ditimpa musibah, iaitu 70 mati syahid. Dan kamu juga menimpakan kepada orang musyrikin dalam peperangan Badar mislaiha, 2 kali ganda. Faham 2 kali ganda apa dia? 70. Dia walaupun yang mati 70, tapi 70 ditawan. Sebenarnya bila ditawan tu macam matilah. Dia tak ada apa dah. Serah diri. Jadi 2 kali ganda kan? Dibanding dengan kekalahan orang Islam dalam peperangan Uhud. Jadi Allah kata, adakah patut tatkala musibah yang menimpa kamu dalam peperangan Uhud, ya musibah lebih kurang sama kamu timpa pada orang musyrikin 2 kali ganda dalam peperangan Badar. Maka kultum, kamu pun berkata, kamu tu sahabat Nabi lah. Anna haza. Apa makna anna? Macam mana kami boleh kalah? Kami ni tentera Islam. Kami sahabat Nabi. Ketua panglima perang kami Rasulullah. Dan kami pula lawan siapa? Orang kafir, Abu Sufyan semua menentang Allah. Macam mana kami boleh kalah? Dalam peperangan Badar kami hanya 300 lawan tentera musyrikin 1000. Kami menang. Macam mana yang ni boleh kalah pula? Mana dia fikir apa? Sepatutnya menanglah. Kali pertama boleh menang, kali kedua boleh menanglah. Anna haza, macam mana boleh kalah ni? Maka Allah suruh Nabi jawab, qul, wahai Muhammad, jawab. Jawab pada siapa ni? Sahabat sendiri yang tertanya-tanya, kenapa kita boleh kalah? Huwa min indi anfusikum. Kekalahan itu adalah punca daripada diri kamu. Bukan sebab orang musyrikin ramai. Bukan sebab senjata dia canggih. Tak. Punca kamu ditimpa musibah ialah diri kamu sendiri. Apa dia? Apa dia? Tak ikut perintah Nabi. Berapa perintah sahabat langgar perintah Nabi? 1 ke 10? Hanya satu je. Tapi Allah bagi musibah. Walaupun satu, dan walaupun yang buat tu adalah sahabat generasi yang terbaik. Boleh faham? Kenapa Allah bagi kalah? Sepatut Allah bagi menang je lah. Ni sahabat Nabi kan, dalam Badar dah menang, bagi je menang kan? Boleh tak? Boleh kan? Kenapa Allah bagi kalah? Bagi je kalah orang musyrikin. Kenapa bagi kalah orang beriman? Yalah, satu je. Kita berapa kali langgar perintah Allah? Agak-agaklah kalau kita masuk berperang, berapa kali menang, berapa kali kalah? Rasa-rasa tak layak jadi tentera pun. Jadi soalan dia, kenapa Allah bagi kalah terus? Boleh tak Allah bagi menang, lepas tu balik ke Madinah, Nabi pun bagi tazkirah, lain kali jangan ulang? Boleh tak? Boleh je. Tapi kenapa on the spot Allah bagi hukuman? Yelah, pengajaran boleh kemudian kan. Kita tadabbur dulu, last kali baru bagi pengajaran. Tengok, cuba bayangkan, Allah hakimun, Allah maha bijak.
Cuba bayangkan kalau Allah tak bagi hukuman masa ni, dia langgar perintah Nabi kan, dan Allah bagi menang, akan datang apa akan jadi? Apa akan jadi? Langgar lagi. Besar tak kesan kalau Allah tak bagi kalah masa ni? Allah nak bagi pengajaran yang betul-betul berkesan. Masa tu juga Allah bagi, supaya paling kali jangan langgar walaupun hanya satu. Okey. Jadi kalau sahabat Nabi pun Allah hukum walaupun hanya satu. Sekarang kita tahu tak apa rahsia? Umat Islam tak pernah menang pun. Di mana-mana berperang tak pernah menang. Tahu apa rahsianya? Tak ikut perintah Allah, tak ikut sunnah Nabi. Lagi tu apa dah? Bergaduh sama sendiri. Macam mana nak menang? Sebelum berperang dah bergaduh. Okey. Kemudian Allah kata apa? Innallaha ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha berkuasa. Apa kaitan hujung ayat dengan cerita ni? Apa kaitan? Allah nak bagi menang boleh je, kun fayakun. Tapi Allah nak ajar. Menang dengan proses tarbiyah. Yang mana lebih penting? Proses tarbiyah lebih penting. Menang dalam keadaan kamu salah dan teruskan kesalahan, bahaya besar. Lebih baik kalah, kamu ambil pengajaran. Okey. Habis. Kemudian Allah bagi tahu ayat seterusnya, seni-seni penentangan orang musyrikin Mekah kepada Nabi. Dia banyak cara, banyak seni. Mana orang musyrikin Mekah ni pakar dalam menentang dakwah Nabi dan dalam memberi alasan. Siapa yang suka beralasan, mana dia belajar daripada orang musyrikin Mekah. Okey, waqala, dan telah allazina, orang-orang yang asyraku, yang mereka syirik ataupun sekutukan Allah. Orang-orang syirik, orang-orang musyrikin Mekah lah berkata apa? Lau jikalau. Jadi bahasa Arabnya apa? Lau. Bahasa Melayu tambah jika je. Jika lau. Jikalau sya Allah, Allah kehendaki, ma'abadna, tidaklah abadna kami sembah, min dunihi, dari selainnya, iaitu selain Allah, min syai'in, dari sesuatu kami ni, orang musyrik kata kami ni tak akan sembah berhala ke apa ke, melainkan sebab Allah kehendaki. Alasan apa alasan dia? Dia kalau Allah tak reda, kenapa Allah benarkan kami sembah berhala? Bukan satu hari dah bertahun. Bahkan bukan kami saja, nahnu, kami, wala, dan tidak abauna, bapa-bapa kami ataupun nenek moyang kami. Makna kami tak akan sembah selain daripada Allah. Bapa-bapa kami pun tak akan sembah melainkan sebab apa? Allah berkehendak.
Buktinya apa? Kalau Allah tak nak, tak jadilah kami sembah. Mana boleh kalau Allah tak nak kami sembah. Kami tak boleh sembah lah. Betul tak? Logik macam logik kan? Kalau Allah tak nak, macam mana kami boleh sembah? Kami tak boleh, kami tak ada kuasa. Betul kan? Betul ke salah? Kenapa kamu minum arak? Allah kehendak macam ni. Kalau Allah tak kehendak, macam mana saya boleh beli arak dan boleh minum? Jadi saya tak bersalah. Macam mana nak jawab? Cuba jawab sikit. Ha? Allah bagi pilihan. Dia kata, kami memang nak pilihkan, tapi Allah ditakdirkan kami buat macam ni. Allah suka ke tak? Pasti Allah suka, sebab tu Allah izinkan kami sembah berhala. Kalau Allah tak izin, kami tak boleh buat apa-apa. Oh, izin dengan redha lain. Okey, kita tengok dulu. Wala haramna, dan tidaklah kami haramna, mengharamkan, min dunihi, dari selainnya, min syai'in, dari sesuatu. Jadi dua lah. Satu dari segi penyembahan, dia kata kami sembah berhala sebab Allah kehendaki. Yang kedua, kami haramkan sesuatu yang halal sebab juga Allah kehendaki. Jadi kami tak salah. Apa benda antara benda yang diharamkan oleh orang musyrikin? Allah kata halal tapi dia jadikan benda tu haram. Apa dia? Binatang-binatang. Cuba buka surah. Surah apa? Al-An'am ke? Al-Maidah. Ini jenis-jenis binatang yang halal tapi mereka jadikan benda itu haram. Allah kata ma ja'alallah, Allah tidak menjadikan min bahiratin. Bahiratin, unta yang dibelah telinganya. Bila dia belah telinga, dia kata unta ni special, tak boleh disembelih, tak boleh dimakan. Padanya Allah kata halal, dia kata haram. Wala saibah, sama juga unta, lembu, kambing yang bila ditanda tak boleh mengandung dan tak boleh ditunggangi. Sedangkan benda tu asalnya halal. Wala wasilah, wala hamil, semua jenis binatang. Ada jenis binatang ikut kepala otak dia, dia kata yang ni haram, yang ni halal. Allah kata walakinnal ladzina kafaru, akan tetapi orang-orang kafir yaftaruna 'ala Allahil kazib, dia mereka-reka pendustaan ke atas Allah. Allah tak pernah kata pun benda tu haram, tapi dia reka-reka, dia kata haram. Wa aksaruhum la yaqilun, dan kebanyakan mereka tak berakal. Kenapa? Sebab dia seolah lebih tahu daripada Allah. Ada tak masyarakat kita yang suka mengharamkan sesuatu yang asalnya halal? Ada contoh? Oh, makanan laut tak boleh bercampur dengan makanan darat. Tu termasuk kan? Lepas tu apa lagi? Tak boleh makan kepala ikan. Kalau makan kepala ikan jadi? Padahal dia sebelum makan memang dah bodoh dah. Wanita haid tak boleh pergi ke kubur. Kan? Tak ada dalil. Banyak lagi benda-benda. Okey. Jadi, dia kata kami haram ni sebab apa? Allah kehendaki. Kalau Allah tak setuju, kalau Allah tak kehendaki, kami tak boleh ni. Kami tak boleh, tak ada kuasa pun. Jadi semua dia salahkan apa ni? Takdir.
Okey, balik pada ayat. Okey, tengok apa yang Allah jawab. Sebelum kita jawab, kita tengok apa yang Allah jawab. Kazalika, demikian itulah fa'alal ladzi telah lakukan allazina, orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka. Pertama Allah kata apa? Yang suka menyalahkan takdir, dan dia kata ini kehendak Allah. Kami bukan nak pun, tapi kehendak Allah. Allah kata apa? Sebenarnya hujah tu adalah hujah orang-orang dahulu. Bukan hujah baru, bukan perangai baru. Orang dulu macam itulah, suka menyalahkan takdir. Satu. Kemudian yang kedua, Allah kata, fahal. Maka adakah ala ayat siapa ni apa dia? Kalau ada ilah, hal ni bukan adalah. Maka tidaklah. Hal di sini makna dia tidaklah. Maka tidaklah ke atas Rusul. Apa makna Rusul? Ramai. Kalau ramai, Ar-Rusul. Rasul-Rasul. Kalau seorang? Kalau seorang Rasul. Apa dia? Eja macam mana? Alif Lam Ra Sin Waw Lam. Jadi kalau seorang berapa huruf? Ra, Sin, Waw, Lam. 4 kan? Kalau seorang. Kalau ramai berapa huruf? Pelikkan bahasa Arab. Ramai lebih kurang hurufnya. Kalau seorang, hurufnya terlebih. Ada bahasa Melayu macam tu. Pelajar kalau seorang. Kalau ramai, pel. Ada? Tak ada. Hanya unit je bahasa Arab. Dan ada juga yang satu dengan banyak, dia hanya bertukar baris saja. Tulis huruf sama tapi berbeza baris. Satu menunjukkan satu, yang kedua menunjukkan banyak. Contoh. Cuba baca. Apa dia? Kuat sikit. Dia bahasa Arab, dia kena bunyi baris akhir tu. Asadun. Apa makna dia? Seekor singa. Cuba jadikan bahasa Arab singa-singa, jamak, plural. Tukar baris je. Usudun. Singa-singa. Kalau bahasa Melayu, seekor singa. Kalau banyak, singa-singa. Kena tambah perkataan kan? Bahasa Arab hanya tukar baris je. Yang ni, kurangkan huruf. Jadi sebenarnya bahasa Arab dengan bahasa Melayu mana lebih mudah? Bahasa Arab. Tukar baris mana ada bahasa Melayu? Jadi janganlah mati syahid awal. Okey. Tidaklah ke atas para rasul illa kecuali al-balagh, hanya menyampaikan. Dan Rasul pula menyampaikan bukan sebarang menyampai, al-mubin, yang jelas. Jelas ni apa maksud dia? Jelas dari segi hujah, dari segi dalil. Maknanya siapa yang tolak tu bukan sebab bukti yang Nabi buat tak jelas, tapi sebab degil. Okey, apa kaitan? Bila orang musyrikin mendakwa
Kami sembah berhala ni, nenek moyang kami pun sembah berhala, bukan kehendak kami, ini kehendak Allah. Allah redha. Buktinya, Allah benarkan. Dan kami haramkan binatang tertentu pun bukan kehendak kami, tapi sebab kehendak Allah. Tiba-tiba Allah kata apa? Tidaklah tugas Rasul melainkan hanya apa kaitannya? Kebenaran dah disampaikan. Kebenaran telah Disampaikan. Apa kaitan dakwaan orang musyrikin? Kami buat ni sebab Allah izinkan. Kaitannya sebenarnya dia nak tolak apa yang Nabi cakap tu. Nabi ni tak boleh pakai. Semua yang Nabi buat ni bukan perintah Allah, dia reka sendiri. Buktinya apa? Yang kami buat ni Allah reda. Jadi yang Muhammad larang kami itu bercanggah dengan apa yang Allah reda. Sebab tu dia tuduh yang Quran yang Nabi cakap tu adalah rekaan dia, bukan daripada Tuhan. Okey. Kita tengok jawapan seterusnya. Walaqad ba'asna. Kalau kita nak jawab apa kalau orang berhujah macam tu? Kenapa minum arak? Kami minum arak ni dengan kehendak Allah. Kalau Allah tak berkehendak, kami tak boleh, kami tak mampu, kami makhluk. Kami nak angkat tangan pun tak boleh. Tapi dengan sebab izin Allah, kami boleh. Bila Allah izin, mana Allah redha. Kita nak jawab macam mana? Siapa nak jawab boleh ke depan lah. Tak, dia tolak Rasul. Yang Rasul cakap ni bukan daripada Allah pun, reka-reka je. Allah bagi dan pilihan. Dia kata betul lah Allah bagi akal dan pilihan, tapi kalau kami boleh buat mana dengan izin? Bila Allah izin, mana Allah setujulah. Contoh anak kita kata ayah nak pergi mencuri ni. Kita kata okey. Mana apa dia mencuri sebab apa? Ayah setuju. Ayah kata okey. Okey, sekarang hujah Al-Quran ditolak sebab dia kata yang Nabi cakap Quran tu adalah daripada Nabi, bukan daripada Allah, kan? Kita boleh tolak dari segi hujah, kita tolak dengan hujah logik. Apa dia? Okey. Macam ni, anak dia buat jahat, kan? Anak dia buat jahat, mencuri, pukul orang. Bapa pun tanya, kenapa kamu buat jahat? Kenapa pukul orang? Semuanya ayat Allah berlaku dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, saya tak boleh pukul orang. Sama juga dengan ayah sembah berhala dengan izin Allah, kan? Jadi saya dengan ayah 2 kali 5 je. Jangan marah. Agak-agak dia setuju tak dengan pandangan anak dia tu? Dia setuju tak? Kenapa tak setuju? Kenapa tak setuju? Benda tu tak? Manakala dia pun tak setuju benda yang tak baik, Allah pencipta lagi tak setuju dengan penyembahan berhala. Itu dari segi logik lah. Jadi kalau nak pakai hujah yang sama, anak dia buat jahat macam mana, jangan marah. Sebab anak dia akan hujah yang sama. Saya jahat ni ayah, saya ponti sekolah sebab ditakdirkan Allah. Allah benarkan. Allah, ayah jangan lebih pada Tuhan pula. Itu satu. Yang kedua, kalau dia kata kalau Allah kehendaki berlakulah macam ni, kita kata pada dia, okey, jangan keluar cari rezeki. Sebab kalau Allah kehendaki kamu dapat rezeki tanpa bekerja, dapat je. Duduk kat rumah, jangan keluar. Mana boleh kena keluar. Kan tak dipakai logik Allah kehendaki, kan? Mungkin tak Allah kehendaki bagi rezeki tanpa kamu bekerja? Mungkin tak? Allah berkuasa tak? Besok, minggu depan, tahun depan, setahun, jangan keluar bekerja. Sebab Allah Maha berkuasa. Tapi dia keluar tak? Sebab apa?
Pandai pula dia buat pilihan. Pandai pula dia berusaha untuk cari rezeki. IQ itu jawapan logik lah. Kita tengok jawapan Al-Quran. Walaqad ba'asna, dan pasti sesungguhnya ba'asna, kami telah utuskan, fi kulli, pada setiap ummatin, umat, rasulah, seorang rasul. Ini antara jawapan Allah berhujah dengan alasan orang musyrikin. Sesungguhnya kami telah utuskan pada setiap umat ada seorang rasul. Apa tugas rasul ni? Iaitu memerintah, menyuruh agar menyembah Allah. Satu, sembah Allah. Yang kedua, wajtanibu, dan jauhi dari tawagut. Tawagut ni apa makna? Apa makna tawagut? Umumnya tawagut ialah semua yang disembah selain daripada Allah tawagut. Orang ke, pokok ke, berhala ke, semua yang disembah selain daripada Allah adalah tawagut. Cuma kalau kita nak detailkan, tawagut ni terbagi pada 3 jenis. Siapa ingat? Tawagut terbagi pada 3 jenis, 3 bentuk. Siapa ingat? Pertama, ma'bud. Tawagut yang jenis pertama ialah yang jenis disembah. Contoh, dia sembah orang, dia sembah binatang ke, sembah pokok ke, sembah matahari. Itu tawagut dalam bentuk yang disembah, ma'bud yang disembah. Yang kedua, ma'bud jenis muta'un. Muta'un yang ditaati. Dia taat pada perkara yang bercagah dengan perintah Allah. Contoh, bila taat ni mesti kepada siapa? Orang yang ada kuasa. Taat pada pemimpin. Pemimpin suruh benda yang haram, dia pun ikut. Pemimpin itu tawagut. Dan yang ikut pun adalah tawagut. Muta', ditaati. Yang ketiga, matbu'un. Apa makna matbu'? Yang diikuti. Lain lah. Yang ni ditaat sebab orang tu ada kuasa. Taat. Yang ni tak ada kuasa, tapi dia ikut je. Bila Tok Guru suruh buat benda yang bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan perintah Allah, Tok Guru tak ada kuasa. Tapi sebab dia fanatik pada Tok Guru, dia ikut je. Maka Tok Guru tu adalah tawagut. Tuan Guru Haji tawagut. Boleh? Kenapa mesti dua ni? Allah nak tolak hujah orang musyrikin tadi. Tidak ada satu pun umat melainkan Allah utuskan Rasul. Apa kerja Rasul? Menyampaikan mesej yang paling jelas, yang paling utama, iaitu supaya menyembah Allah dan menjauhkan tawagut. Kenapa mesti ada dua? Tak cukup ke sembah Allah? Cukup. Tapi tak, ada satu lagi. Jauhkan tawagut. Kenapa? Ada yang sembah Allah, tapi dalam masa sama sembah tawagut. Dua-dua tak boleh. Islam kena clear. Dia panggil apa? Al-wala' dan al-bara'. Contohlah, orang ni, saya sembah Allah. Saya sembah Allah saja. Tapi kalau kamu nak sembah berhala, silakan. Makna dia tak menjauhi tawagut. Seolah macam dia setuju. Itu tidak ada bara'. Sebab tu kena sebut dua. Macam mana? Saya sembah Allah saja,
kamu sembah taghut, saya berlepas diri. Jangan kata, kalau kamu nak sembah taghut, okey, tak ada masalah. Tapi saya nak sembah Allah. Mana akidah kita tak jelas. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim AS. Cuba buka surah Al-Mumtahanah. Ayat 4 dah. Panjang sikit . Okey? Lagi panjang lagi bagus. Sebab ini 10 awal Zulhijjah kan. Pahala dia berganda. Qad kanat lakum adalah sesungguhnya bagi kamu uswatun hasanah. Ikutan yang baik. Ada ikutan yang baik bagi kamu. Pada siapa ni? Ikutan yang baik tu di mana? Fi Ibrahim. Pada makna apa ni? Allah kata pada Nabi Ibrahim ada ikutan yang baik untuk kamu. Apa kewajipan kita? Wajib tahu dan wajib ikut. Kalau tak, sia-sia Allah bagi tahu. Pada Nabi Ibrahim ada ikutan yang baik untuk kamu. Wajib kamu tahu dan wajib kamu ikut. Apa dia? Pada Ibrahim dan wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Apa ikutan yang baik? Izqalu, ketika mana mereka, Ibrahim dan orang yang beriman bersamanya berkata liqaumihim, kepada kaum mereka yang kufur, yang syirik itu, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu. Kamu tu termasuklah bapak dia. Kan, termasuk bapak dia. Saya berlepas diri daripada apa yang bapak sembah. Wa mimma ta'budun, dan kami berlepas diri daripada apa yang semua yang kamu sembah min dunillah, selain daripada Allah. Bahkan kafarna bikum, kami kufur dengan kamu, kami engkar dengan kamu. Itu mana al-bara. Sebab itulah Nabi kata siapa yang melihat maksiat, apa dia kena buat? Cegah dengan apa? Tangan, kuasa. Kalau tak mampu, dan Nabi kata apa? Dengan hati tu. Maknanya kalau dia tak benci dalam hati, makna apa? Dia setuju. Itu tidak ada barak. Contohlah kita dengan anak kita. Mak tak setuju kamu ni pakai ketat, pakai seksi. Mak tak setuju. Tapi kalau kamu nak beli, mak bagi duit. Faham tak? Ada masalah tu. Dia tak jadikan Ibrahim sebagai ikutan. Walaupun bapa boleh. Bila dia bagi duit, mana? Dia benci tak? Tak. Benci, jangan bagi. Mak tak akan bagi duit. Kalau nak beli, beli yang besar tu kan. Yang longgar. Itu makna burak. Apa ni? Bura'a. Okey, kafarna bikum, kami kufur dengan kamu, wa bada, dan bada zahir dan nyatalah antara kami dan antara kamu al-adawah, bermula sekarang kita bermusuh. Faham tak? Sebab apa? Sebab kamu kufur syirik pada Allah. Sampai tahap tu. Wal baghdha, dan kebencian. Makna apa? Orang beriman, tanda kita beriman pada Allah apa dia? Kita kena suka apa yang Allah suka dan kena benci apa yang Allah benci. Allah benci tak semua maksiat? Wajib kita benci walaupun dilakukan oleh keluarga kita. Ini bapa Ibrahim, bapa dia buat, baghdha, benci. Abadan, sampai bila? Saya benci perbuatan awak minggu ni. Minggu depan okey. Tak boleh, abadan. Hatta, sampai bila? Hatta tu'minu. Sehingga kamu beriman dengan Allah yang Esa. Illa qaula Ibrahim. Kecuali kata-kata Nabi Ibrahim. Dalam bab ni, kata-kata Ibrahim jangan ikut. Faham tak? Ibrahim uswah, ikutan. Kecuali kata-kata Ibrahim kepada bapaknya, la astaghfiranna laka. Ibrahim pernah berkata pada bapa dia yang kafir,
aku akan minta ampun kepada Allah untuk kamu. Yang tu jangan ikut Ibrahim. Kenapa? Sebab tak boleh minta ampun bagi pihak orang yang kafir, tak boleh. Dan Ibrahim pun bukan sengaja, dia tak tahu. Lepas dia tahu, dia bara'ah juga. Wa ma amliku laka minallah min syai'. Aku tak memiliki apa-apa bagi engkau daripada Allah sesuatu pun. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Okey. Bolehkah? Sebab itulah mesti ada dua. Satu, ubudullah. Yang kedua, wajtanibu at-taghut. Saya nak pesan, saya nak ulang. Berapa ramai orang yang solat, pergi haji, pergi umrah, pergi masjid, kaki masjid. Tapi bila kemungkaran berlaku dalam keluarga dia, dia macam tak ada apa-apa. Macam tak ada perasaan. Sedangkan Nabi kata, kalau kamu benci itu dah selemah-lemah iman. Kalau tak benci, kamu tak ada iman. Mana mungkin kamu sembah Allah, tapi kamu setuju dengan benda yang Allah benci. Mana mungkin. Okey. Faminhum, maka sebahagian mereka cuma saya nak sebut di sinilah. Bila orang buat maksiat, kita benci apa? Benci perbuatan maksiat. Jangan benci pada orang. Kalau kita benci pada orang, kita tak akan berdakwah pada dia. Kan? Benci pada maksiat, maka kita akan berdakwah pada dia. Sebab kita benci maksiat, bukan benci orang. Faminhum, setelah Rasul diutuskan pada setiap kaum dan mengajak manusia sembah Allah dan menjauhi taghut, maka hasilnya apa? Sebahagian mereka manhadallah. Orang yang hadallah, Allah bagi petunjuk. Wa minhum, dan sebahagiannya man haqqat, orang yang haqqat apa dia? Pasti ataupun wajib. Sebahagian mereka setelah Rasul berdakwah dapat hidayah Allah, dan sebahagian telah wajib ke atasnya ad-dalalah, kesesatan. Sebab apa dia sesat? Sebab dia pilih. Apa bukti? Apa bukti? Setelah Rasul berdakwah pada mereka, ada yang beriman, ada yang sesat. Dan yang sesat tu pilihan mereka, yang dapat hidayah pun pilihan mereka. Apa bukti? Kalau bukan pilihan mereka, ada faedah tak Allah utuskan Rasul? Ada faedah? Kalau itu ditakdirkan Allah, sia-sialah Allah utuskan Rasul. Bila Allah utuskan Rasul supaya ajak manusia sembah Allah, mana Allah bagi pilihan. Sebab tu ada yang dapat hidayah. Bukti mana? Ada pilihan. Ada yang pilih sesat. Itu satu hujah. Hujah yang kedua, Allah kata fasiru, maka siru. Apa makna siru? Apa dia? Berjalanlah. Ayat ni pelancong sangat suka ni. Berjalanlah oleh kamu. Di mana ni? Di bumi. Kenapa di bumi? Sebab manusia di bumi. Kan? Jangan berjalan di udara. Berjalan di bumi, buat apa? Allah suruh berjalan, tapi ada sebab. Jangan baca ayat fasiru fil ardi, lepas tu stop, tutup. Dia pun pergi berjalan. Tak, tengok ayat hujung tu. Fanzuru, maka perhatilah. Perhatilah oleh kamu. Perhatilah oleh kamu. Kaifa, bagaimana? Kana adalah akibat. Akibatlah kesudahan
Al-mukazzibin, orang-orang yang berdusta. Okey. Apa kaitan dakwaan orang musyrikin bahawa mereka sembah berhala sebab Allah kehendaki, Allah redha, dengan Allah perintah supaya pergilah berjalan dan tengok bagaimana Allah binasa umat-umat yang berdusta. Apa kaitannya? Faham soalan? Apa kaitannya? Tak, orang musyrikin mendakwa apa? Kami semua berhala sebab Allah kehendaki. Kalau Allah tak kehendaki, tak berjadi benda ni. Tiba-tiba Allah kata, cuba berjalan, tengok bagaimana umat dahulu berdusta. Ha? Kalau Allah reda dengan perbuatan kamu menyembah berhala, kenapa Allah azab umat dahulu yang semua berhala? Kamu kata Allah reda kan? Kalau Allah reda, kenapa Allah turunkan azab? Itu bukti apa? Allah tak reda. Pergilah tengok. Di Yaman kan, di apa ni, Madain Saleh, kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Nuh. Cuba pergi tengok. Kalau Allah reda, mana Allah bagi azab yang paling teruk? Tak. Boleh faham? Ini hujah dia. Cuba tengok tafsir yang panjang. Okey. Ini tafsir ayat tadi ya. Boleh kita baca. Qala, telah berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ahli tafsir yang terkini lah tapi dah meninggal. Syekh Sa'di, wa hadhihi hujjatun batilah. Dia kata ini adalah hujah yang palsu, batal. Hujah apa ni? Iaitu dia salahkan takdir. Maka kata Syekh Sa'di, ini adalah hujah yang palsu, batil. Fa innaha, sesungguhnya, lau kanat haqqan, kalau betul lah hujah mereka itu betul, iaitu Allah redha dengan perbuatan mereka, ma'akaballah, Allah tidak akan menghukum orang-orang yang terdahulu daripada mereka disebabkan mereka syirik. Kalau betul Allah setuju, Allah tak akan hukum umat-umat yang terdahulu. Itu tanda Allah tak setuju dan Allah benci. Fa'aqabahum, maka Allah menghukum mereka dengan asyaddal iqab. Iqab yang balasan yang dahsyat. Macam kaum Samud, kaum Ad, Allah buat apa? Allah pusing di udara 8 hari 7 malam. Azab yang sangat dahsyat. Macam mana boleh kamu kata Allah setuju? Falau kana yuhibbu zalik, maka jikalau adalah Allah yuhibbu, kalau Allah suka perbuatan sembah berhala minhum, daripada kalangan mereka, lima azabahum, Allah tak akan azab mereka. Walaysa qasduhum, sebenar hujah mereka tu, alasan orang musyrikin, tujuan mereka tidak lain tidak bukan kecuali raddul haq, mereka nak tolak kebenaran, allazi ja'at bi, yang dibawa oleh, itu je. Dia nak tolak apa yang Nabi cakap tu. Wa illa, kalau tidak kerana itu, fa indahum, di sisi orang musyrikin ada ilmu. Ada ilmu. Apa dia? Annahu la hujjata lahum, mereka sebenarnya tak ada hujah, tak ada alasan untuk mendakwa yang mereka sembah Allah setuju. Mereka tak ada hujah pun. Mereka semata-mata nak tolak apa yang Rasul bawa. Kemudian, fa innallah, sesungguhnya Allah suruh mereka sembah Allah, wa nahahum, dan Allah melarang mereka sembah selain daripada Allah, wa makkanahum, dan Allah beri kemampuan pada mereka untuk melaksanakan perintah Allah, dan Allah menjadikan bagi mereka kekuatan. Kekuatan apa? Macam kaum Samud, kaum Ad kan, boleh apa ni, pahat gunung, tiba-tiba tak kalah, tak boleh nak sembah Allah. Fahtijajuhum, hujah-hujah mereka yang menyalahkan qada dan qadar adalah min abtalil batil,
hujah yang paling batil, hujah yang paling sesat. Haza, dan ini pula ditambah wa kullu ahad ya'lam. Setiap orang tahu bil hissi, dengan perasaan, bahawa qudratul insan, kemampuan manusia, ala kulli fi'lin yuriduhu. Setiap orang dapat rasa bahawa semua orang boleh buat apa yang dia nak. Kalau dia nak sembah Allah, boleh. Nak sembah berhala, boleh. Semua orang tahu. Ikut logik akal. Min ghairi an yunazi'u munazi', tanpa dihalang oleh sesiapa. Kan? Kalau nak pergi solat, ada orang halang? Kalau kamu solat, aku tembak. Ada? Tak ada pun. Kalau pergi masjid, aku letup rumah kamu. Tak ada. Fajama'u, maka dengan hujah mereka ni, mereka mengumpulkan antara satu, mendustakan Allah. Yang kedua, mendustakan Rasul. Yang ketiga, mendustakan logik akal. Kan? Dia kalau buat dunia, dia buat pilihan tak? Bila bekerja, nak pilih kerja terbaik, pandai pilih pula. Ambil je kerja apa-apa, kemudian buat alasan Allah dah takdirkan. Kalau beli rumah, pandai pula pilih yang rumah terbaik. Kalau makan, kita orang macam ni, kita bagi makanan yang basi. Dia kata apa? Basi ni, Allah dah takdirkan, makan je. Pernah dengar kisah Sayyidina Umar bila dia tangkap seorang pencuri. Jadi pencuri ni kata apa? Umar tanya, kenapa kamu mencuri? Allah takdirkan aku mencuri. Umar pun buat hukuman dua. Satu potong tangan, satu lagi penjara. Dia pun tanya, kenapa kamu hukum dua? Allah takdirkan aku hukum kamu dua. Guna hujah yang sama. Okey. Habis Ada lagi ayat yang saya bagi. Surah Al-Baqarah ayat 257. Okey. La ikraha fid din. Tidak ada paksa dalam agama. Tak boleh paksa ni bila ni? Tak boleh paksa kepada siapa? Kepada non-Muslim. Tapi kalau pada orang Islam, contoh anak kita lah, boleh tak kita paksa? Kita kata pergi solat, ayah tak boleh paksa, dia pun hafal yang ni, dia baca la ikraha fid din. Kemudian, kenapa tak boleh paksa? Allah kata, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Rusydu tu hidayah lah. Hidayah itu telah tabayyun, jelas. Dibanding dengan al-ghayy, kesesatan. Hidayah dengan sesat terlalu jelas. Jadi kenapa nak paksa? Faham? Contohlah, semua orang tahu kambing macam ni. Tiba-tiba ada seorang, kita kata kambing, dia kata bukan, itu ular. Maka kita cakap apa? Jangan paksa. Jangan paksa dia ikut apa yang kita cakap. Jangan paksa. Kenapa? Sebab bentuk kambing cukup jelas, bentuk ular pun cukup jelas. Kepala dia tak betul. Jangan paksa. Kalau paksa jadi apa? Jadi bukti Allah tu Esa cukup jelas. Ada di mana-mana dan terlalu banyak. Tiba-tiba dia masih sembah selain pada Allah. Jangan paksa. Kalau paksa, dia tak akan buat dengan rela hati. Kemudian Allah kata, faman yakfur bit-taghut. Siapa yang kufur dengan taghut wa yu'min billah, dan mesti ada dua. Cuma di sini Allah sebut apa dulu? Taghut dulu, baru beriman dengan Allah. Yang mana lebih penting? Beriman dengan Allah dulu, baru kufur dengan taghut, ataupun kufur dengan taghut dulu, baru beriman? Kufur dulu penting. Dan iman tu nombor dua.
Ha? Ha. Iman tu tak akan betul-betul mantap sehinggalah buang semua tauhid. Sebab tu Allah kata lepas tu apa dia? Kalau dia buang semua tauhid, baru dia masuk beriman pada Allah, apa hasilnya? Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dia telah berpegang dengan tali yang sangat kukuh. Datang ujian macam mana pun dia tak akan goyah. Lam fisamala, tidak akan putus. Wallahu sami'un alim. Betul kan? Contoh kita lah. Kita beriman kepada Allah dalam keadaan kita masih tak kufur kepada tauhid sepenuhnya. Maka sebab itulah kita tidak ada urwatil wusqa. Bila ada musibah, kita goyang. Betul kan? Beriman dengan Allah, hafal rukun iman. Tapi bila lalu kat kubur pukul 3 pagi, pecut ke tenang je? Ha? Pecut ke tenang? Ha? Ha? Lepas tu tengok pula macam bergerak-gerak kan? Sebab apa? Sebab kita beriman dalam keadaan masih ada lagi tahu, takut pada tu, takut pada ni, takut pada hantu, takut waktu malam kan? Ada orang solat tak pernah tinggal, tapi bila nak bangun malam takut. Ada seorang mak kepada pelajar saya, umur dia 60, 70. Dia tak boleh nak bangun malam seorang-seorang, takut. Tapi solat jaga. Sebab apa tu? Dia mula-mula dengan beriman pada Allah, tapi tauhid penuhlah dalam hati. Takut tu, takut ni. Maka dia tak ada urwatil wusqa. Yang akhirnya tewas. Bila Allah bagi sakit je, ujian, tinggal solat. Sebab ada tauhid dalam hatinya. Okey. Semoga kita buang semua tauhid. Jangan takut. Jangan takut pada hantu, jangan takut pada orang, jangan takut pada bini. Bini kara. Dia tak takut pada bini, tapi bini menakutkan. Okey, ada lagi ayat? Dah. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa pagi besok. Pagi besok tadabbur surah Az-Zukhruf pukul 10 pagi di Taman Tun. Oh, sorry. Cepat nak raya. Besok kelas hadis pukul 10.30 di sini. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa besok puasa. Puasa Khamis 1. Yang kedua puasa awal Zulhijjah, dan pahala dia lebih besar daripada pahala berjihad. Kalau pergi berjihad, korbankan harta apa semua, tapi dia balik dengan selamat. Jauh lebih baik kita berpuasa di awal 10 awal Zulhijjah. Apatah lagi digandakan pula puasa Khamis. Ada orang tanya, kalau saya ada puasa qada, boleh tak puasa sunat dulu baru qada? Bila sampai 10 awal Zulhijjah baru dia tanya soalan tu. Sebelum tu tak ada sibuk nak qada kan? Jadi ustaz jawab apa? Buat je lah. Ada pendapat mengatakan boleh kita puasa sunat walaupun qada belum habis. Tapi pendapat paling kuat, habiskan dulu yang qada. Sebab apa? Kita tak tahu nak mati bila kan. Kalau mati qada tak habis, sangkut. Tapi kalau mati tak buat puasa sunat, okey. Kan?
Dah ambil pengajaran lah. Bila-bila qada habis sebelum 10 awal Zulhijjah. Okey, kita dah tutup kan? كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم